Baik, segmen ini kita ingin bercakap pula tentang kejadian kuari runtuh yang berlaku di Keramat Pulai Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands Pahang yang berlaku pada Selasa minggu lepas dan operasi mencari dan menyelamat SAR dua mangsa yang dipercayai tertimbus di bawah runtuhan kuari tersebut yang kini memasuki hari ke-9 masih lagi diteruskan. Dan menurut laporan, seorang lagi mangsa berusia 35 tahun yang mengalami patah tulang kaki dan telah pun dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB untuk rawatan, manakala rakannya lagi, seorang lagi berusia 38 tahun hanya mengalami cedera ringan. Jadi untuk bercerita lebih lanjut tentang perkembangan tragedi kuari runtuh ini, saya ingin bersama dengan Amirul Rabani, rakan setugas saya, wakil Esrawani di Perak. Amirul, saya nak minta Amirul ceritakan apa agaknya perkembangan operasi mencari dan menyelamat yang hari ini sudah masuk hari ke-9. Apa hasilnya setakat ini, Amirul? Baik, terima kasih Farid. Jadi seperti mana yang dimaklumkan tadi, hari ini telah memasuki hari ke-9 dalam kita boleh kata lebih daripada seminggu operasi mencari dan menyelamat dua mangsa yang dipercayai telah tertimbus di bawah runtuhan kuari di Keramat Pulai di Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands di Ipoh ini. Jadi perkembangan terkini yang saya boleh kongsikan sebentar tadi, kira-kira 20 minit sebelum tadi, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad telah tiba di lokasi untuk melihat dan mengetahui sendiri perjalanan operasi SAR dua mangsa di lokasi berkenaan. Dan setakat ini yang saya boleh kongsikan apakah antara intipati yang diucapkan dalam Menteri Besar ketika ditemui media di lokasi adalah bahawa alat pengesan logam yang mana yang telah dipasang oleh pihak pasukan penyelamat yang telah dipasang pada hari ini dikatakan telah menemui telah pun mengesan sebuah objek logam yang mana tidak disahkan lagi apakah objek logam itu sebenarnya. Sebab menurut Menteri Besar sendiri bahawa kawasan kuari berkenaan dikatakan mempunyai sumber-sumber yang berpotensi merupakan biji besi. Jadi ada kemungkinan alat pengesan logam yang telah diletakkan di kawasan berkenaan telah mengesan sama ada jengkaut yang dipercayai bersama dengan mangsa ataupun biji besi yang berada di situ. Dan selain itu juga, Menteri Besar juga mengesahkan sebentar tadi juga, beliau memberitahu bahawa walaupun pihak penyelamat tidak dapat mengesahkan apakah makna ataupun apakah sebenarnya pengesan logam itu yang mengesan besi di bawah runtuhan itu, akan tetapi pihak penyelamat sedang berusaha keras dalam menggerakkan jentera berat seperti gerudi, seperti driller untuk memecahkan bantuan-bantuan bagi mengenal pasti sama ada benar atau tidak terdapat jentera berat besi yang dipercayai bersama dengan mangsa di bawah itu, Farid. Juga Amirul, kalau lihat kepada visual yang dikongsikan oleh Amirul itu, kawasan runtuhan itu sangat besar, sangat luas tempatnya. Jadi bagaimana agaknya pihak berkuasa pastikan berapa besar radius operasi mencari dan menyelamat itu dilakukan dan juga apa kaedah-kaedah yang digunakan untuk menjayakan operasi mencari dan menyelamat itu sendiri, Amirul? Sebenarnya kami juga cuba mendapatkan respon, cuba untuk mengenal pasti berapakah keluasan sebenarnya dari kawasan kejadian itu daripada pihak penyelamat. Tetapi sehingga hari ini mereka tidak lagi memberi jawapan. Maknanya walau bagaimanapun kami akan berusaha untuk mencari berapakah keluasan yang terlibat. Walau bagaimanapun pemantauan dari segi keselamatan, kawalan keselamatan sentiasa dipentingkan dan menjadi faktor utama untuk operasi menyelamat ini dijalankan. Sorry. Ada tak mana-mana pihak berkepentingan telah mengenal pasti punca kejadian dan juga apa sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh pihak berkuasa, Amirul? Dan kalau saya boleh katakan daripada laporan awal juga, setakat ini pihak pasukan penyelamat mengesahkan bahawa setakat ini berdasarkan pada laporan awal, setakat ini cuaca seperti hujan merupakan antara faktor yang menyebabkan berlakunya runtuhan di situ. Dan selain itu juga, pihak JMG juga ada mengesahkan bahawa struktur dinding di kawasan sekitar itu yang tidak rata juga menjadi salah satu faktor ataupun penyumbang kepada tragedi ini berlaku. Dan bila sebut tentang pasal cabaran juga, ya Faris, kita kena faham keadaan di kuari itu bukan sama dengan keadaan tanah runtuh seperti biasa. Kerana batuan-batuan di tapak kuari itu sangat besar dan ada dianggarkan lebih pada 200 tan, 200,000 tan maaf saya, yang boleh kita katakan amat memakan masa untuk dikalihkan, untuk dipecahkan dan sebagainya. Dan disebabkan itu pihak berkuasa juga, pihak penyelamat dan pihak berkuasa juga bersama dengan syarikat kuari telah menggerakkan kerja-kerja pengalihan batu serta melakukan letupan-letupan kecil bagi memecahkan bongkah-bongkah batu yang besar. Walau bagaimanapun, operasi ini dilakukan dengan membuat dengan
membuat penelitian risiko termasuk penelitian keselamatan supaya sepanjang operasi dan penyelamat dua mangsa yang dipercayai tertimbus itu dapat dijalankan dengan selamat tanpa mengakibatkan kecederaan kepada pihak penyelamat. Amirul, kejadian dilaporkan berlaku di kawasan Jalan Simpang Pulai di Cameron Highlands. Jadi adakah kejadian runtuhan kuari itu ada menjejaskan kawasan-kawasan perumahan ataupun tempat-tempat pelancongan di sekitar kawasan itu, Amirul? Baik, Garis. Umum mengetahui bahawa di Simpang Pulai itu merupakan antara kawasan ataupun kita boleh kata spot lah yang mana banyak syarikat-syarikat kuari menjalankan pengoperasian mereka dengan melakukan aktiviti-aktiviti pengkuarian. Walau bagaimanapun, kejadian runtuhan kuari di Keramat Pulai ini tidak menjejaskan mana-mana pihak termasuk rumah awam dan sebagainya. Sebab kalau saya boleh kongsikan di sini bahawa nak masuk ke dalam lokasi kejadian itu sangat jauh. Daripada jalan besar nak ke lokasi kita boleh katakan memakan masa hampir 20 minit lah dengan jalan yang tidak rata dan sebagainya. Jadi kawasan itu bukan kawasan tumpuan awam, apatah lagi jauh daripada kawasan tapak pelancongan. Dan juga Amirul minta Amirul kongsikan juga bagaimana situasi di lokasi kejadian itu ketika ini. Seperti yang dilaporkan, masih ada 2 lagi mangsa yang dipercayai tertimbus di bawah runtuhan tersebut. Agaknya selain pihak berkuasa, ada tak mungkin ahli keluarga mereka yang mungkin datang ke lokasi kejadian itu kerana ialah pastinya mereka masih ada sedikit harapan agar operasi mencari dan menyelamat itu berjalan dengan lancar, Amirul. Ya, Faris. Bila sebut tentang kehilangan ahli keluarga sudah pasti amat dirasai dalam kalangan ahli keluarga mereka. Apatah lagi kalau kita pun hilang ayah kita pergi keluar bekerja seawal jam 7 pagi, tiba-tiba dapat berita begini, saya sendiri pun akan rasa sedih. Sebab itu juga yang dihadapi oleh isterinya, Wak Uda dan juga bapa mertuanya, Bah Kim Bah Sipak umur 63 tahun. Saya sempat menemui mereka berdua ketika ditemui di lokasi. Saya mendapat maklum daripada bapa mertuanya bahawa mereka ini telah sering ke lokasi kejadian untuk melihat sendiri operasi mencari dan menyelamat salah seorang mangsa iaitu isteri kepada suami kepada Wak Uda dan juga anak menantu kepada Bah Kim Bah Sipak ini. Maknanya mereka setiap hari-hari setiap jam 12 tengah hari akan ada ke situ, dan perjalanan daripada kampung mereka di Gopeng memakan sepanjang 20 km, dan itu saya tanya kepada mereka tidakkah rasa penat dan sebagainya. Mereka kata tidak, sebab mereka kata kalau duduk di rumah hati itu tidak senang. Orang kata mandi tak basah, tidur tak lena, kerana bapa mertuanya sendiri mengakui bahawa anaknya sangat merindui akan suaminya. Apatah lagi cucu-cucunya. Menurut isterinya yang saya sempat temui, dia tidak dapat menang sebab apabila saya bertanyakan tentang apakah harapannya, apakah mungkin kita boleh katakan yang doanya terhadap suaminya, dia tidak dapat menang sebab dia kata apabila dia pulang, anaknya yang paling bongsu berumur 2 tahun akan datang memeluk kakinya, dan dia kata anaknya itu walaupun tidak memberitahu yang bahawa dia merindui bapanya, tapi seorang ibu itu amat faham bagaimana seorang anak itu amat merindui akan ayahnya. Kalau bagaimanapun Wak Uda ketika ditemui dia berkata dia terpaksa sabar, terpaksa kuat untuk menghadapi cabaran ini. Dia kata dia terpaksa kuatkan diri ini untuk anak-anak, untuk keluarga dan untuk kawan-kawan yang berdoakan. Dan di samping itu juga Wak Uda ni saya rasa antara insan istimewa sebab mendapat sokongan moral daripada kalangan keluarga dan juga masyarakat setempat. Yang mana bapa mertuanya memberitahu sejak daripada kehilangan Hitam Nasuh, suami kepada Wak Uda ini, mereka sekeluarga telah setiap malam berkumpul di rumah Wak Uda, bersembang-sembang, makan-makan dan sebagainya supaya hendak menghilangkan rasa kesunyian dalam hati Wak Uda. Namun mereka memang orang kata kalau tiada pun harap jumpalah jasadnya. Itulah harapan mereka. Farid. Dan juga Amirul, mungkin saya ingin tanyakan jugalah, ada tak mereka ini, keluarga bermangsa ini menerima sebarang bentuk bantuan agaknya daripada kerajaan negeri ataupun mana-mana agensi kerajaan ataupun mana-mana persatuan, Amirul? Baik, ya, pihak kerajaan negeri juga, Menteri Besar Datuk Seri Sarina Mohamad sebentar tadi ada mengesahkan bahawa kerajaan negeri di bawah pejabatnya, khususnya portfolio yang menjaga hal ehwal orang asli ada menyalurkan bantuan dan sumbangan, termasuk juga pihak syarikat ada mengulurkan bantuan di bawah program CSR mereka untuk meringankan beban kedua-dua keluarga mangsa ini yang terlibat. Sebab kalau
kalau diikutkan cerita daripada keluarga Isam Lasuk ini adalah harapan keluarga. Dia sanggup minta bapa mertuanya untuk berhenti kerja supaya dia dapat menyara kehidupan keluarganya dan juga bapa mertuanya. Dan selain itu juga semalam, Yayasan Kebajikan Negara juga ada menghulurkan bantuan berupa kotak makanan selain juga wang tunai berjumlah RM500 untuk meringankan beban mereka. Sebab kita tahu, saya juga tahu bahawa mereka ini tidak ada orang kata tempat bergantung selain mengharapkan Isam Lasuk ini. Jadi memang apabila kehilangan Isam Lasuk yang lebih daripada seminggu ni sangat memberi kesan kepada mereka. Dan boleh juga saya boleh kongsikan di sini apabila ditanya tentang bagaimana persiapan anak-anak untuk ke sekolah ni, Wak Uda memberitahu dia sekarang ni tidak ada sempat masa lah untuk memikirkan bagaimana persiapan anaknya sebab terlalu memikirkan keadaan suaminya. Bagaimana keadaan ketika ini? Sorry. Amirul, saya ingin bertanyakan kepada Amirul juga, mungkin boleh recap semula, dah masuk hari ke-9 hari ini. Mungkin daripada sejak hari pertama operasi mencari dan menyelamat itu dijalankan, bagaimana agaknya flow dia, progres dia? Kerana mungkin ada berlakunya runtuhan kecil kerana kalau kita lihat kuari itu mungkin tidak strukturnya pastinya kurang kukuh kan. Jadi agaknya mungkin ada runtuhan kecil ke ataupun recap daripada hari pertama sampai hari ke-9 ini bagaimana dengan faktor cuaca? Mungkin ia menyukarkan kerja-kerja mencari dan menyelamat itu sendiri, Amirul? Ya, betul Faris. Daripada hari pertama sehinggalah hari ke-9 ini, faktor cuaca sangat memainkan, orang kata memberi kesan lah sedikit sebanyak kepada operasi mencari dan menyelamat dua mangsa yang dipercayai tertimbus ini. Kalau diikutkan cuaca di Ipoh ini pada awalnya pada minggu lepas, selalunya akan hujan di sebelah petang. Dan kemudiannya, beberapa hari kemudiannya mulai panas dan baru 2-3 hari ini keadaannya mula berubah apabila berlaku hujan lebat dan sebagainya. Itu antara faktor yang menyukarkan pasukan mencari dan menyelamat untuk melakukan kerja-kerja SAR ini. Dan saya boleh recap dan juga sepanjang operasi ini berlangsung, pelbagai teknik telah dilakukan untuk memudahkan kerja-kerja mencari dan menyelamat ini. Antaranya membuka laluan, melakukan pengalihan batu dan sebagainya. Dan ketika itu juga boleh saya kongsikan ketika kira-kira dalam 2 ataupun 3 hari daripada hari kejadian itu berlaku runtuhan-runtuhan kecil yang mana itu telah menyebabkan pasukan dan penyelamat terpaksa memberhentikan seketika kerja-kerja mencari dan menyelamat dua mangsa itu sebab ada risiko dan sebagainya. Dan sebelum ini juga pihak penyelamat telah menggunakan drone pengesan haba namun hampa gagal ya untuk mencari, dan kali ini ikhtiar terakhir mereka menggunakan alat pengesan logam yang mana mereka pasukan penyelamat mempercayai bahawa ketika kejadian itu dua mangsa yang dipercayai tertimbus itu berada berdekatan ataupun bersama-sama dengan dua buah jengkaut besi itu di situ. Baik, Amirul Rabani, Wakil Esro Awani di Perak yang berkongsikan perkembangan hari ke-9 tragedi runtuhan kuari di Keramat Pulai Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands di Pahang yang berlaku sejak Selasa lepas. Saya kira itu sahaja untuk cerita petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.